Sekarang kita berada di Melaka River Cruise. Kita tunggu kita punya bot. Sebentar lagi mau sampai, kita jalan nanti menggunakan bot. Oke, kita masuk ke perahu dulu. Tuh. Nih. Kita jaga keselamatan anda dan barang pribadi anda sepanjang perjalanan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekarang berada di jeti dataran muara Sungai Melaka. Perjalanan bot akan menyusuri Sungai Melaka hingga ke Taman Rempah dan berpatah balik ke muara ini, dan dia akan mengambil masa selama 35 hingga 45 minit. Sepanjang perjalanan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat keindahan dan keunikan serta peninggalan sejarah. Kita akan naik bot ini. Jalan-jalan di Sungai Melaka nih, pakai perahu River Cruise, Melaka River Cruise. Tengok pemandangan. Oke, kita meneruskan perjalanan menyusuri Sungai Melaka. Kita menikmati view di Sungai Melaka. Bersebelahannya pula ialah tapak Bastion Middleburg yang merupakan sebahagian daripada tembok kota Melaka yang dibina pada abad ke-16. After the dataran Sungai Melaka jetty, on the right is the Bastion Middleburg. It is a part of the wall of Melaka Fort that was built in the 16th century. Di sebelah kanan sungai adalah deretan kedai yang diberi nama sebagai kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong. Memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir kesemua museum-museum yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the right of the river, there are sharp roads known as the Clock Tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadhuis or Red Building is located. Tourists will be able to visit almost all the museums in Melaka that they are situated within this area. Selepas kawasan Jam Besar, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cenderhati serta internet kafe untuk kemudahan para pelancong. Di sebelah kiri sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Nyonya. Kedai-kedai di sini menjual pelbagai barangan cenderhati dan barangan antik. Right beside minum es tepi ini. row of old buildings that have been Banyak converted tempat into minum. cafes, craft and souvenir shop, and even a cafe for the benefit of the tourists. To the left of the river is the Baba and Nyonya village. Here you will find many shops selling various souvenirs and decorating goods. Di
Di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan ialah Padang Miru. Padang Miru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok melaka. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Miru, which is on your right. Padang Miru is a meeting point of several roads such as Jalan Anjaban, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba, and Kampung Jawa. Here you can find the Melaka Trail. Jembatan Kampung Jawa. Di sebelah kiri terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar ITBA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. Para pengunjung juga boleh melihat deretan rumah kedai yang telah diubah tuai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. The row of shop houses has been remodeled to face the river, thus beautifying the river scale. You can see on the buildings on your left, beautiful mural was painted by the local college students in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. These murals portray the diversity of races and cultures in Malaysia. Sebelah kiri sungai, di sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Kuno. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Seni bina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari gugusan Kepulauan Melayu, Sumatera dan China. Behind the rows of shop malls is the Masjid Kampung Kuno or Kampung Kuno. This mosque was built in 1722 and is one of the oldest mosques built in Malaysia. It is also one of the oldest mosques in Malaysia. In 1892, the rest structure of the mosque was renovated and reinforced with wood. The architecture of the mosque features the combination influences of China and throughout the Middle African. Sebelum melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kanan ialah pasar terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga 1960 dan kesebelahannya pula adalah kawasan Riadang yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai Air Pancuk Beriraba. On the right side, state government has built a recreational area that features a rhythmic of the fountain. During nighttime, visitors can enjoy a spectacular light, water, and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would walk here daily, supplying fresh fish to the market stalls. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan adalah sebuah jambatan yang dikenali sebagai Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan pada waktu malam. In front of the view, there's a bridge known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights to brighten the riverscape and give a beautiful scenery at night. Selepas melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. After the Hang Tuah Bridge, on the left is Hang Tuah Hall. Long before, Hang Tuah Hall was used as a session hall and meeting place for the state government. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has gone an extensive development and is now known as Hang Tuah Mall. Opposite the Hang Tuah Hall, you will find an old cinema, the famous Cafe Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theatre hall called Panggung Bangsawan. Jalan Tun Ali di sebelah kiri sungai ini dahulunya ialah tapak lama hentian bas ekspres yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. Tiga tarikan utama di taman tema ini adalah Ferris wheel,
Jalan Tun An. This area was utilized as the interstate bus terminus before it was shifted to Malacca Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park department. Among the attractions are the Ferris wheel, pirate ships, and haunted house. Kanan sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan bagi menekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hasutan tebing sungai dari belakang. On the right side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for this species. Therefore, the state government has taken the initiative to preserve the trees that will help to prevent erosion of the river. Inilah pemandangan di tebing Sungai Melaka. Sungguh indah dan cantik. Bersebelahan Taman Tema terdapat Kampung Morton, terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bacang. Para pengunjung sekalian, di sebelah kiri sungai ini juga terletaknya Rumah Melayu Asal. Rumah Melayu Asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku tetapi pasak dan boleh dialihkan pada bila-bila masa dan lantainya diperbuat daripada batang nibong. Ladies and gentlemen, on the left you will find an authentic Malacca Malay traditional house which was built in the 1922. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden planks and no names written. Interesting, isn't it? Tidak berapa jauh dari rumah limas terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai muzium persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abu Dhani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan pelbagai jenis senjata laut. Masuk adalah percuma. On your left you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Village and has been converted into a living museum. It was opened by the Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abu Dhani. In this village, visitors will find the private collections of clothing, weaving, furniture, and weaponry from the time of Hashim. Baik. Kampung ini telah wujud sejak awal tahun 1920 dan diberi nama Kampung Morton bersempena dengan nama pesuruh jaya tanah pada masa itu, iaitu J.F. Morton. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak Kampung Morton dahulunya adalah satu kawasan air. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menade, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nade bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula menyiat daun pucuk lipas untuk dibuat rosok. Kini Kampung Morton juga dikenali sebagai muzium hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemuliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. Ladies and gentlemen,
On your left, you will see a Malay village called Kampung Morton, which was named after the local land commissioner, J.F. Morton. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in this village, which was once a swamp land. This village has existed since the early 1920s. Today, Kampung Morton is known as one of the historical assets to the state government. The village residents and state government of Melaka have come together to preserve their traditional way of life and architecture. The preservation and restoration efforts are fully financed by the state government. Di sebelah hadapan kanan adalah sebuah jeti Melaka River Cruise yang pertama, dikenali sebagai jeti Taman Rempah. Jeti ini telah beroperasi pada tahun 2005. Pada ketika dahulu, ianya dikenali sebagai Pangkalan Lama atau Old Port. On the right side of the river is the Taman Rempah Jetty. This is the first jetty of Melaka River Cruise since it operated in 2005. Before that, Taman Rempah is known as the Old Port for Batu Tree. Sekarang kita akan berpatah balik ke jeti dataran muara Sungai Melaka. Ladies and gentlemen, now we'll be heading back to Wayside Jetty. Sampai di sini saja jeti Taman Rempah. Kita balik lagi. Jalanan ke sini dalam